Baik, Alhamdulillah demikian tadi kita telah pun dapat bersama-sama mengikuti sebuah pakej program khas iktibar COVID-19. Kita bersama dengan yang mulia rakan penyampai kita ni Hana Zunainah, Haji Awang Damit sebentar tadi. Pastinya di sebalik yang kita dihadapi pada ketika ini ada iktibar dan juga pengajaran di sebaliknya. Dan perlu kita ni ingati juga di dalam kesusahan dan juga kepayahan kita ni menghadapi pandemik COVID-19 ini pasti ada kemudahan di sebaliknya Jadi mungkin kita tidak nampak sekarang, kedepannya nanti ada hikmah di sebaliknya. Baik, kita bersama dalam ruangan wawancara khas secara virtual. Alhamdulillah, hari ini bersama dengan penulis dan penyunting buku sejarah Majlis Ilmu. Kita telah pun berjaya menghubungi secara virtual Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus selaku penulis buku sejarah Majlis Ilmu Jadi apa kata terus saja Nadira, kita sapa beliau. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabarnya pagi ini, sehat? Alhamdulillah. Sehat Pertama sekali Rapai Pagi ingin mengucapkan pertama sekali Rapai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini dalam ruangan wawancara khas secara virtual ini. Jadi terus saja kita ni kepada persoalan pada pagi ini, bagaimana tajuk buku iaitu Suluh Menerangi Kehidupan telah dipilih. Dan apakah penjelasan mengenai dengan pemilihan tajuk buku ini, Tuan? Mungkin boleh berikan penerangan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buku ini sebenarnya panjang tajuknya, tapi asalnya untuk menerangkan dengan sejarah Majlis Ilmu. Tetapi apabila pihak kami apabila melihat buku ini dan mencari satu tajuk yang bersesuaian, jadi ternampaklah satu titah daripada Kebawah Yang Maha Mulia Paduka Sri Mulia Sultan dan Ibu Tuan Negara Brunei Darussalam, itu semasa pelancaran Majlis Ilmu 2015. Jadi di antara titah Kebawah Yang Maha Mulia itu adalah Baginda telah bertitah, masyarakat sangat berhajat kepada ilmu kerana ilmu itu adalah suluh yang menerangi kehidupan dan santapan bagi rohani. Jadi apabila saya melihat pada titah itu, saya lihat Majlis Ilmu ini ia tutup. Titah orang suluh menerangi kehidupan. Kerana kalau kita ni lihat Majlis Ilmu ini, ia adalah seperti mana kita ketahui selama ini, ia adalah sebati dengan dengan acara utama setiap perayaan sambutan ulang tahun Baginda. Dia dalam sambutan itu ianya telah banyak menyumbangkan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dan semasa kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Jadi apabila kita ni melihat juga Kebawah Yang Maha Mulia ini, Baginda adalah seorang yang mempunyai pemikiran yang sangat jauh dalam bidang pendidikan. Jadi bukan saja kita ni nampak sudah daripada di peringkat formal, di mana kita ni sudah melihat satu sistem pendidikan yang berada di negara Brunei Darussalam ini yang sangat komprehensif, daripada sekolah-sekolah rendah hingga ke institusi pengajian tinggi. Jadi kalau kita ni lihat bahawa usaha Baginda ni bukan saja kepada pendidikan secara formal, itu kita ni nampak situ, nampak dengan 4 universiti dan sebagainya di Brunei ini, tapi juga pendidikan ini tidak berhenti di sana sahaja. Jadi ia termasuklah juga pendidikan ini diberikan secara tidak formal. Jadi tidak formal ini adalah apa yang kami gelar sebagai pembelajaran sepanjang hayat, artinya lifelong learning. Jadi Majlis Ilmu ini adalah merupakan salah satu pendidikan yang boleh menyebarkan dan memberikan bahan-bahan intelektualisme dan pengetahuan baru kepada rakyat. Jadi dengan adanya Majlis Ilmu ini, ia telah menjadi wadah menghidangkan ilmu dan maklumat yang sangat berguna kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, terutama sekali kerana ia membawa kepada pernyataan dan penglibatan semua pihak dan khususnya bagi golongan belia dan semua golongan lapisan masyarakat dan di negara ini.
Jadi tajuk buku ini adalah dari itu mengambil kira bahawa pengetahuan adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan, dan dari itu tajuk buku ini menggambarkan satu suluh yang menerangi kehidupan. Itulah barangkali penerangannya mengenai dengan tajuk buku itu. Ya, suluh menerangi kehidupan. Ianya dapat menjadi satu peringatan juga bagi kita ni ya, bahawa menuntut ilmuan ni ianya bukan terhenti di bangku sekolah sahaja, tapi keperluan ilmuan ni adalah untuk sepanjang kehidupan kita ni. Jadi untuk seterusnya ni tuan, mungkin dapat dikongsikan apakah tujuan buku ini ditulis. Silakan. Okey, terima kasih. Itulah yang tadi itu yang saya katakan tadi, pembelajaran sepanjang hayat ini memanglah satu perkara yang sangat penting, dan kerana kita ni kadang-kadang lepas sekolah dah lagi ingat apa-apa tu, terus bekerja, tapi sedangkan maklumat dan apa namanya itu dan pengetahuan ini masih berterusan untuk perlu kita ni ketahui. Jadi tujuan utama untuk kita ni untuk buku ini diadakan adalah, yang pertama sekali adalah untuk memperingati dan menyanjung usaha Kepedulian Yang Maha Mulia sendiri kerana menyebarkan dan memberikan bahan-bahan intelektualisme dan pengetahuan-pengetahuan baru kepada rakyat jelata dan penduduk-penduduk negara ini. Itulah tujuan yang paling utama tu, kerana takut kadang-kadang kita ini lupa. Jadi dengan mengadakan majlis-majlis ilmu ini, kalau kita ni lihat dia tajuk buku itu sebenarnya panjang. Sebenarnya tajuk buku itu adalah majlis ilmu secara apa namanya ni adalah sebagai mercutan dan intelektualisme Kepedulian Yang Maha Mulia. Jadi dengan mengadakan majlis-majlis ilmu ini, ianya merupakan ataupun kita dikenali majlis ilmu sebagai mercutan dan kepimpinan intelektualisme Kepedulian Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mizaddin Wadullah Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ini, dan betapa Baginda sangat menitik beratkan kepentingan ilmu untuk semua lapisan masyarakat. Jadi penguasaan ilmu pengetahuan merupakan asas untuk mencapai kemajuan dan mewujudkan umat yang bertamadun. Jadi dalam menghadapi cabaran globalisasi, faktor ilmu bersepadu, kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan saja mempunyai ilmu dan keterampilan, tapi juga memiliki memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara, bangsa dan manusia sejagat. Itulah di antara lain kenapa tujuan buku ini diadakan. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Sedikit penerangan dan juga penjelasan ya bersama dengan tetamu kita ni ya pada pagi ini Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus ya. Jadi tuan, selaku penulis ni dan juga penyusun buku sejarah ya Majlis Ilmu, mungkin dapat tuan mengkongsikan bagaimana tuan mencari ilham ya untuk mencetuskan minda bagi penulisan dan seterusnya ni dapat menerbitkan buku tersebut. Silakan. Okey, terima kasih. Ini merupakan barangkali satu perjalanan yang sangat jauh bagi pihak kami. Pada asalnya barangkali perbincangan ini kita diadakan pada kalau tidak silap saya akhir tahun lepas tahun 2020. Jadi pada masa itu adalah berbincanglah dengan Jabatan Perdana Menteri untuk mengadakan satu buku sejarah ini. Jadi yang satu perbincangan adalah untuk melibatkan macam mana kita ini dapat melihat semula perkembangan majlis ilmu ini. Kerana majlis ilmu ini ia sudah diadakan terlalu lama, daripada 2004 sehingga sekarang ini. Adalah satu dua buku yang pernah ditulis panjang-panjang ini, tapi barangkali ini adalah satu usaha yang pertama bagi kedua pihak, Rustia Majlis Ilmu dan juga syarikat Kasrul Nafis Publishing House untuk menerbitkan semula buku ini. Jadi apabila kami melihat buku ini, kami melihat bagaimana cara yang terbaik untuk menulis buku ini. Ia boleh ditulis barangkali secara konvensional saja, itu kita lihatlah yang secara sejarah, secara naratif saja. Tapi pada masa itu saya sedang buat kajian dalam bidang maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ini seperti mana kita ketahui adalah objektif agama
iaitu untuk memelihara 5 perkara itu. Yang pertama untuk memelihara agama, yang kedua memelihara nyawa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, yang kelima memelihara harta. Jadi di dalam majlis ilmu ini, jadi saya melihat ianya adalah yang memenuhi untuk memelihara akal. Jadi di peringkat negara, saya melihat majlis ilmu ini adalah salah satu cara untuk memelihara akal rakyat negara Brunei Darussalam. Jadi memelihara akal ini bukan saja daripada mengadakan sistem formal seperti yang saya katakan tadi, tapi juga adalah termasuk sistem tidak formal, itu pembelajaran sepanjang hayat. Jadi inilah yang kita lihat, jadi majlis ilmu ini adalah bukan satu perkara yang asing bagi kita ni yang selalu sudah melihat ini. Jadi setiap tahun ianya diadakan bersempena dengan perayaan sambutan Hari Keputeraan kepada Yang Maha Mulia, yang juga pada masa yang sama menunjukkan intelektualisme baginda dan untuk kepentingan rakyat. Jadi dalam setiap majlis ilmu yang telah diadakan di tahun-tahun lalu itu dan juga tahun ini insyaAllah yang sudah adalah berjalan ini, kirakan kita ni adalah pelancarannya ni. Jadi temanya ataupun bidang yang diliputi setiap tahun itu tidak terhad, malah pelbagai, sama ada ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi sudah berbelasan tahun majlis ilmu diadakan ini. Yang pertama sekali pada tahun 2004, banyak orang dah tahu pada masa itu, ianya dikenali sebagai majlis ilmu. Tapi itulah adalah merupakan pertama sekali majlis ilmu diadakan. Jadi majlis ilmu ini telah diadakan pada setiap tahun, kecuali pada tahun 2009 pada masa itu kita ada wabak H1N1, dan pada tahun lepas pun walaupun adanya COVID-19 diadakan juga secara maya ataupun secara virtual, dan insyaAllah tahun ini pun sama saja. Jadi ada pelang orang yang tidak tahu kerana kadang-kadang terlampau banyak perkara yang kami buat ini adalah merupakan daripada penilaian daripada pameran sahaja, kerana banyak orang menganggap sisi apa itu pameran. Tetapi majlis ilmu ini diadakan bukan dalam bentuk pameran dan ceramah, tapi jadi buat dari segi seminar, bengkel dan sebagainya. Jadi tujuan buku ini adalah kalau dapat tadi mengkompilasi, itulah tujuan asalnya mengkompilasi semua pengisian-pengisian majlis ilmu yang telah diadakan dalam bentuk yang singkat dan padat supaya senang dirujuk. Jadi buku ini walaupun pada akhirnya dalam 300 lebih muka surat, tapi yang mengandungi isi atau isi majlis ilmu yang telah diadakan pada 2004 sehingga tahun 2020. Dan daripada sanalah lahirlah dua versi buku ini, diadakan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ya, dan mungkin dengan itulah. adanya buku yang mengkompilasi pengisian-pengisian majlis ilmu ini, ianya akan dapat senang dijadikan rujukan bagi generasi yang akan datang. Jadi seterusnya ni Tuan, mungkin Tuan dapat kongsikan pengalaman dalam penyusunan buku majlis ilmu pada tahun ini. Silakan. Ini barangkali saya paling minat dicerita sebenarnya, kerana apabila saya telah mendapat amanah daripada Urustia Majlis Ilmu untuk mulai menulis buku ini. Jadi pada masa itu saya mempunyai satu tim ataupun satu pasukan yang terdiri daripada bekas-bekas penuntut saya di Universiti Brunei Darussalam. Jadi kebanyakan mereka ini baru saja lepasan daripada Universiti Brunei Darussalam. Berumur orang-orang muda lah kirakan. Jadi dengan bestian ini jurang yang kebanyakannya yang keluar mencari membuat penyelidikan mana-mana sajalah yang terdapat maklumat-maklumat yang relevan di beberapa perpustakaan di negara kita ni. Kerana maklumat-maklumat ini sebenarnya dia terlalu lama sudah. Kerana dari 2004 sehingga 2020 apabila pasukan kami mulai membuat pengajian itu. Jadi dalam masa 17 tahun itu ada juga rekod-rekod yang belum kali mungkin kurang dan banyaklah perkara-perkara yang perlu dicari semula dan sebagainya. Jadi di antaranya bukan saja mengumpul mana-mana maklumat di perpustakaan, tetapi juga ditemuduga juga beberapa pegawai-pegawai yang telah pernah berkhidmat dalam melaksanakan perkara majlis ilmu, terutama sekali pada asal ianya diadakan. Jadi daripada maklumat yang dikumpul itu, ianya perlu dianalisa semula untuk ditulis
dalam bentuk yang singkat dan padat. Kerana maklumat itu terlampau banyak. Dikatakan orang 16,000 tahun punya maklumat. Jadi ianya perlu diringkaskan. Jadi yang kali kesukarannya juga adalah mana perkara yang perlu di-highlight ataupun mana perkara yang perlu dimasukkan dalam buku itu. Jadi untuk mudahkan itu bukan lagi satu perkara yang ringkas. Tapi alhamdulillah dengan adanya pasukan saya yang terdiri pada belia-belia kita ni, ianya telah dapat mengadakan dapat menulis mula diringkaskan barang itu kepada beberapa perenggan yang dapat menarik perhatian para pembaca dan supaya pada masa yang sama mereka juga mendapat maklumat yang dicari. Alhamdulillah. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi buku ini tuan, mungkin boleh mengkongsikan sedikit sebanyak mengenai apa sahaja kandungan di dalamnya. Alhamdulillah. Ia padat deh buku ini. Kerana ianya meliputi majlis-majlis ilmu yang telah diadakan daripada 2004 sehingga 2020. Jadi kita ni melihat kepada 17 tahun. Apa namanya itu? 17 tahun majlis ilmu ini telah diadakan. Jadi pengisiannya itu semualah majlis-majlis ilmu itu. Jadi setiap bab yang ada akan mengandungi terangan kepada apa yang diadakan pada majlis ilmu itu, senarai nama, senarai kertas kerja dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama juga ianya mengenai perkara-perkara yang dasar, artinya kenapa majlis ilmu diadakan, kenapa sejarahnya dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama kerana setiap majlis ilmu ini alhamdulillah ada Kebawah Yang Maha Mulia telah bertitah, dan titah Kebawah Yang Maha Mulia itu selalunya berkaitan dengan tema majlis ilmu yang diadakan pada tahun itu. Dan tema pada tahun-tahun majlis ilmu ini adalah berlainan. Jadi titah-titah Kebawah itu adalah sangat wajar untuk kita meneliti, dan dari itu dalam buku itu dikupas sedikit titah-titah Kebawah Yang Maha Mulia dan kesinambungannya titah-titah baginda dengan tema-tema yang dipilih bagi majlis ilmu itu. Dan pada masa yang sama, untuk memudahkan orang ramai melihat, semua titah-titah itu dikumpulkan dan disatukan di dalam buku ini. Jadi dalam buku ini dan akan melihat semua titah Kebawah Yang Maha Mulia itu dalam versi bahasa Melayu dan juga dalam versi bahasa Inggeris. Jadi dapat kita ni mencapai kepada orang-orang yang luar daripada negara Brunei Darussalam, terutama sekali mereka yang tidak fasih berbahasa Melayu. Dan pada masa yang sama, yang paling penting sekali buku ini, ia mengetengahkan intelektualisme Raja Ketani yang amat menitik beratkan kepentingan ilmu, dan majlis ilmu ini adalah menjadi wadah pemberian ilmu kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Dan seterusnya dengan mengetengahkan pentingnya ilmu itu untuk dicari dan dipelajari, seperti mana yang juga digalakkan dalam agama kita ni, kerana menuntut ilmu itu dapat memelihara akal kita ni, fikiran kita ni supaya cerdas. Jadi itulah barangkali sedikit sebanyak isi kandungan buku itu. Ianya lebih kurang dekat 400 muka surat, insyaAllah. Pada masa ini dalam proses percetakan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah ada dapat kita sama-sama membaca buku itu, insyaAllah. Iya, itulah sedikit sebanyak ya yang dikongsikan mengenai dengan kandungan buku tersebut. Jadi dengan pemilihan tema COVID-19 satu iktibar ini, mungkin tuan dapat kongsikan kaitannya dengan buku ini dan mungkin dapat mengetahui juga apakah sudut positif yang dapat dilihat dari perkara yang berlaku ketika ini. Silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita dilihat pada tahun lepas, tahun 2020, majlis ilmu ini adalah temanya ialah mensyukuri nikmat kesihatan sebagai anugerah Allah. Dan pada tahun 2012 nikmat kesihatan temanya juga adalah nikmat kesihatan asas kesejahteraan negara. Jadi kedua-duanya adalah telah terkandung dalam buku ini mengenai dengan kesihatan. Jadi jelas dengan temanya untuk mensyukuri nikmat kesihatan tambahan lagi negara kita ini sudah dilanda pada masanya dengan pandemik COVID-19. Memang jika dilihat gelombang kedua kali ini seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, ini sama seperti gelombang pertama di mana masa itu dapat dikawal. Tapi gelombang kedua ini ia community spread dan agak sukar untuk dikawal. Bahkan kita ni sampai tidak tahu siapa yang ada pembawa virus ini. Itu kali satu daripada perkara yang harus kita ingati.
Jadi pilihan tema pada tahun ini COVID-19 satu iktibar bagi saya buatkan kita ni bersyukur dikurniakan kesihatan untuk kita ni menjaga kesihatan kita ni dan juga orang di sekeliling kita ni. Jadi malah banyak iktibar dari wabak yang terjadi ini selain itu juga untuk kita ni sentiasa mengingat Allah, memohon keampunan dan berdoa kita kepadanya agar wabak ini segera diangkat dari negara kita ni dan agar mereka yang dijangkiti diberi kesembuhan seperti sedia kala. Jadi antara lain juga yang mengingatkan kita ni untuk sentiasa mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, orang terdekat kita ni bahkan yang kita ni tidak kenal sama sekali. Mengejar perpaduan dalam masyarakat dan alhamdulillah orang-orang kita ni memang bersikap pemodelan dalam hal ehwal tolong menolong dan sebagainya ni. Jadi kalau kita ni lihat kandungan buku ini, dan ini akan dapat menghubung-kaitkannya dengan tema-tema tentang kesihatan. Tema kita ni tentang negara zikir yang diadakan pada tahun 2009 dan perpaduan ummah serta bersyukur dikurniakan seorang raja yang prihatin akan rakyat baginda. Itulah mengkali yang dapat saya katakan mengenai dengan buku ini dan tema majlis ilmu pada tahun ini. Baik ya, luar biasa sekali tema pada tahun ini ya, COVID-19. Satu iktibar ya, banyak hikmah dan juga pengajaran ya yang dapat kita ni lihat di sebalik tragedi pandemik COVID-19 ini ya. Kalau kita ni melihat juga di negara Brunei Darussalam, peluang bersedekah ya semakin terbuka luas. Begitu juga ya kita ni melihat betapa prihatinnya orang-orang Brunei kita ni ya menolong orang-orang yang susah ya ataupun terkesan ya disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi buku sejarah ini tuan ya, buku sejarah Majlis Ilmu ini diharap akan dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Jadi apakah pandangan tuan sendiri? Okey, terima kasih. Sebenarnya memanglah diharapkan terlaksana kerana di dalam wawasan Brunei 2035 adalah satu yang pertama ya rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi, itu daripada satu target ataupun objektif wawasan negara 2035. Jadi buku ini diharap akan menyumbang kepada memberikan ilmu pengetahuan kepada rakyat tersebut walaupun ia berbentuk sejarah tetapi ianya berbentuk memberikan ilmu-ilmu dan untuk orang ramai rakyat memperingati kembali kepada ilmu-ilmu tersebut. Jadi banyak pengajaran di dalam buku itu yang akan dapat memberikan semangat kepada ini. Dan pada masa yang sama, ianya juga diharapkan mengukuhkan dan memelihara gagasan sebagai sebuah negara zikir yang juga bermaksud berpegang kepada falsafah negara kita ini iaitu MIB. Jadi kerana buku ini ia mengandungi banyak perkara-perkara itu, banyak ilmu-ilmu yang barangkali orang sudah lupa, pengetahuan dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk mengingatkan kembali. Jadi ya di mana ilmu-ilmu itu akan dapat insya-Allah akan dapat menyumbang kepada kemajuan negara secara amnya insya-Allah. Itulah barangkali tujuan kita ni untuk menyumbang kepada kemajuan negara. Iya, baik. Terima kasih kita ucapkan ya buat Yang Mulia Haji Muhammad Rozan ya, bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus kerana berkesudian bersama kita pada pagi ini ya dalam rancangan Rampai Pagi wawancara secara virtual bersama penulis dan penyunting buku sejarah Majlis Ilmu ya. Terima kasih atas perkongsiannya. Insya-Allah jika kita ni ada kesempatan lagi kita akan bersama ya di lain waktu mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita baru saja bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Haji Muhammad Rozan bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus. Baiklah, dalam kita ni mudah-mudahan dalam apa je perkongsian dan informasi yang kita kongsikan untuk hari ini ianya akan dapat memberi sedikit sebanyak manfaat dan satu ilmu yang berguna. Baiklah, nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan Rampai Pagi untuk pertemuan kita hari ini. Mewakili rakan penerbit, rakan-rakan juru teknik dan kru yang bertugas untuk menjayakan Rampai Pagi hari ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.